Baik, bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong yang bersedia pada ketika ini. Chris, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Selamat pagi. Mungkin pertama sekali kalau kita mengulas lebih lanjut tentang semarak niaga ini, banyak angka yang diumumkan, namun kalau kita melihat merangkumi kepada pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan juga suntikan equity ini. Sebelum kita pergi kepada suntikan equity, kerana ini perkara yang baru, tapi terlebih dahulu kita melihat kepada pinjaman langsung, ini bukan perkara baru, cuma ada nilai tambahnya dan juga jaminan pembiayaan. Ini amat penting sekali dalam tempoh sukar pada ketika ini, khususnya buat PMKS di Malaysia. Mungkin reaksi segera Chris sendiri. Kalau kita lihat pada announcement daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan, kita sambut baiklah tentang suntikan kewangan yang akan membantu orang kata menyemarakkan lagi pemulihan perniagaan. Jadi kita sambut baiklah, terutamanya daripada segi orang kata penyuntikan equity. Dan sudah pasti kalau kita suntikan equity ini adalah perkara yang baru. Kita tidak sebelum ini ada P2P financing, ECF ini sudah ada di Malaysia. Cuma kali ini seolah-olah pengiktirafan itu lebih besar di pihak kerajaan dan membuka ruang lebih luas untuk pembiayaan. Tidak hanya bergantung kepada sektor tradisional saja, namun kali ini P2P. Bagaimana ini memudahkan lagi PMKS, terutama untuk PMKS yang sukar mendapatkan pembiayaan dan sebagainya. Chris sendiri sudah pasti ramai rakan-rakan usahawan juga yang mungkin membincangkan isu ini. Kalau kita lihat pada suntikan equity melalui proses ECF ataupun dipanggil sebagai equity crowdfunding, benda ini memang bukan baru. Malahan kalau tidak silap saya, undang-undang ataupun polisi sebegini telah diperkenalkan sejak pada tahun 2017 ataupun 2018. Di mana kita melihat banyak sekali syarikat-syarikat PMKS telah disenaraikan di platform ECF. Platform ECF ni dia lebih kurang sama dengan platform di Bursa Malaysia, tetapi Bursa Malaysia ni adalah IPO. Tetapi platform ECF ni adalah untuk peneraian syarikat-syarikat PMKS ataupun SME di platform sebegini supaya boleh mendapatkan suntikan equity. Jadi dalam bahasa Inggeris kita sebutkan sebagai SME listing. Syarikat-syarikat PMKS boleh orang kata memilih untuk disenaraikan di ECF dan juga membuat orang kata fundraising sehingga 10 juta ringgit. Jadi ini secara langsung boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi PMKS melalui suntikan orang kata suntikan melalui dana equity. Sebelum ini, apabila kita lihat pada syarikat-syarikat PMKS, banyak sekali syarikat PMKS yang keluar buat fundraising, tetapi tidak mempunyai orang kata platform yang secara sah ataupun legal. Jadi melalui platform ECF sebegini, orang kata fundraising sebegini boleh dijalankan secara sah. Dan malahan valuation ataupun valuasi syarikat sebegini boleh diiktiraf melalui platform ECF. Dan juga para pelabur tempatan ataupun kita sebut DDI, Direct Domestic Investment, juga boleh digalakkan sama sekali melalui penyuntikan melalui ECF. Itu kebaikan ECF. Kalau kita sebut pula P2P, iaitu peer-to-peer lending, peer-to-peer lending ini lebih bermiripkan kepada orang kata pemberi kredit community ataupun dulunya peminjam kredit berlesen, sekarang dipanggil peminjam kredit community. Jadi kita lihat di sini suntikan modal melalui P2P adalah berupa satu pinjaman sementara ataupun pinjaman jangka masa pendek, di mana tidak silap saya peratusan faedah yang dikenakan adalah bersamaan dengan kredit kad, iaitu 1.5% bulan. Jadi apabila orang kata toke ataupun pemilik PMKS ingin membuat pinjaman melalui P2P, mereka harus berfikir panjang dan berfikir secara waras. Adakah mereka mempunyai kemampuan kewangan di dalam masa terdekat untuk melangsaikan orang kata pinjaman P2P, mungkin selama sebulan ataupun 3 bulan ataupun 6 bulan, sebab faedahnya tinggi, iaitu 1.5%, berbanding dengan faedah bank yang mungkin dikenakan 3% ataupun 4% tahun. Tetapi orang kata kelebihan ECF dan P2P berbanding dengan pinjaman bank adalah orang kata lebih. Bank hanya boleh meminjam orang kata mungkin 1 juta ringgit ataupun maksimum 1.5 juta ringgit. Saya tidak nampak sama sekali sampai sekarang bank boleh mengeluarkan pinjaman melebihi 2 juta ataupun 3 juta ringgit pada PMKS.
apabila PMKS hendak orang kata they need to grow, apabila mereka hendak bertumbuh, mereka memerlukan orang kata suntikan dana yang lebih. Tetapi dalam konteks ini, bank tidak dapat memberi pinjaman yang orang kata sejumlah sebesar sebegini. Jadi mereka memerlukan suntikan melalui ECF ataupun untuk sementara melalui P2P. Kalau kita lihat sejak pandemik melanda Malaysia ini, antara cabaran kita untuk membantu sektor-sektor informal kerana mungkin data-data mereka tidak dicatatkan seperti mana kita mencatatkan syarikat-syarikat yang mungkin sederhana, kecil dan sebagainya. Diumumkan juga skim pembiayaan untuk informal ini dan juga mikro ini, SPIM sebagai contoh, sejumlah 200 juta ringgit diperuntukkan. Bagaimana ini membantu sektor informal? Adakah ini sudah kita melihat ruang yang terbuka luas untuk kerajaan mengangkat sektor informal ini untuk membantu mereka turut sama bangkit kembali? Chris. Sektor informal ini memang amat penting. Kalau kita lihat sektor informal banyak orang kata diusahakan di desa ataupun di pinggiran bandar. Sektor informal ini apabila kita lihat angka-angka yang diumumkan ataupun diperuntukkan memang nampak besar. Jadi dari segi ini kita kena lihat yang pertama sekali ialah pelaksanaan bagaimana bantuan kewangan tersebut boleh sampai ke sektor informal ini. Nama pun sektor informal. Jadi apabila kita sebut ayat informal tu, adakah sektor-sektor sebegini telah berdaftar dengan SSM untuk menjalankan perniagaan mereka? Apakah kriteria yang diperlukan untuk mereka mendapat orang kata bantuan kewangan sebegini? Jadi ini orang kata isu birokratik. Dan seterusnya, apakah jenis sektor informal yang boleh dibantu untuk memulihkan dan merancangkan perniagaan mereka. Jadi sektor ini memang kita harus bantu dan kita sambut baik pengumuman sebegini. Jadi seterusnya ialah orang kata implementasi. Sejauh manakah ia akan efektif dan sebagainya. Jadi memang kita tidak nafi bahawa sektor informal ini memang harus dibantu, terutamanya kaum-kaum wanita dan juga kaum-kaum ibu yang banyak mengusahakan sektor informal, terutamanya di dalam sektor makanan dan juga di dalam sektor orang kata sektor pemakaian ataupun clothing, sektor tekstil dan sebagainya. Kita juga melihat bahawa antara objektif yang digariskan untuk berfokus kepada teknologi dan juga digitalisasi di kalangan PMKS ini, antara sasaran yang disasarkan iaitu menjana 2 unicorn. Kebanggaan Malaysia menjelang 2025. Unicorn ini syarikat startup ataupun syarikat pemula yang mencapai $1 bilion lah. Kalau kita melihat baru-baru ini mungkin Qasem mendapat pengiktirafan itu dan kita mungkin insya-Allah nanti akan menanti juga Aerodyne mungkin akan diiktiraf juga. Ini adalah syarikat startup yang betul-betul startup lah. Bagaimana untuk kita melihat bahawa sasaran 2 unicorn ini melalui semarak niaga mampu dicapai berjalan 2025? Adakah ini sedikit rendah sasarannya? Kerana kalau kita melihat negara jiran, Indonesia meskipun populasi besar adalah kelebihannya banyak unicorn dihasilkan. Vietnam juga malah. Bagaimana untuk kita melihat sasaran kita ini, adakah bersesuaian dengan keadaan digitalisasi negara pada ketika ini, Chris? Kalau kita lihat pada sasaran kita ataupun target kita untuk mendapatkan 5 unicorn menjelang tahun 2025 kalau tak silap saya apabila saya melihat pada polisi MOSTI, memang benda ini boleh dicapai. Boleh dicapai. Dia nak kata susah tidak susah, tetapi banyak juga orang kata cabarannya. Yang pertama sekali ialah syarikat-syarikat startup kita apabila membangunkan perisian mereka ataupun orang kata aplikasi digital mereka tidak seharusnya hanya orang kata berpuas hati dengan pasaran tempatan yang orang kata amat kecil berbanding dengan negara-negara jiran kita. Kalau kita lihat di Singapura, mengapa mereka mempunyai banyak startup yang bergelar unicorn? Ini adalah kerana mereka telah lama sekali memahami bahawa Singapura hanya mempunyai penduduk kepadatan sebanyak 5 juta dan mereka seterusnya mengembangkan sayap mereka ke negara seperti negara jiran seperti Indonesia yang mempunyai penduduk seramai 240 juta dan juga negara Thailand yang mempunyai penduduk seramai 100 juta dan juga ke negara Vietnam yang mempunyai penduduk seramai 80 juta. Jadi apabila mereka mengembangkan sayap mereka ke tiga negara tersebut, kita percaya bahawa pendapatan mereka akan menjadi semakin tinggi. Jadi cabarannya kepada pengusaha-pengusaha startup. Adakah mereka bersedia untuk keluar ke ketiga-tiga negara ini untuk mengembangkan perniagaan mereka? Dan kalau kita lihat pada cerita Grab dan sebagainya, memang kita faham mereka berpindah ke Singapura tetapi perniagaan mereka banyak dikembangkan di negara Indonesia.
selain daripada Malaysia. Jadi kita lihat di sini apabila mereka mengembangkan perniagaan mereka ke Indonesia, pendapatan mereka berkembang. Jadi kita lihat pada valuation startup. Valuation startup ni berkembang kerana dua perkara. Yang pertama ialah unjuran pendapatan, iaitu revenue. Yang kedua ialah orang kata lifetime customer value ataupun LTV kita sebut, lifetime value of a customer. Jadi untuk mendapatkan valuasi yang tinggi ataupun nilai syarikat yang tinggi sebelum mereka memasuki ke fasa IPO, mereka harus mendapatkan lebih ramai sekali orang kata pengguna ataupun customer. Jadi ini cabaran yang menanti pengusaha startup di Malaysia. Adakah mereka bersedia untuk mengembangkan perniagaan mereka ke tiga negara ini yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak berfokus saja kepada orang kata pasaran tempatan.